Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum pada kali ini akan membincangkan sebuah bahan bacaan yang diberi nama pemikiran kritis yang akan dibungkaitkan dengan ilmu mantik al-qadim wa al-hadis dan ilmu al-adab al-bahth wal munazarah, di mana pada hari ini bersama saya 4 orang panel, iaitu saudara Fakhr Razi, Razik, saudara Hasif dan saudara Azli Sharif. Jadi sebagai penelan, buku ini telah dikarang oleh Muhammad Michael Abdullah yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1995 di Kuala Lumpur, Malaysia. 3 isi utama telah dipilih di dalam bahan bacaan ini, iaitu penyata dan penggunaan bahasa. Yang kedua, berfikir dengan himpunan. Dan yang ketiga, kebenaran dan kesahihan. Yang mana ketiga-tiga ini akan dihuraikan dengan lebih lanjut oleh panel-panel kita pada hari ini. Jadi tanpa kita membuang masa, saudara Azri, boleh kita minta saudara huraikan sedikit apakah itu definisi pemikiran? Baik. Baiklah. Okey, di sini saya akan menghuraikan apa itu definisi pemikiran. Okey, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat pada tahun 2015, pemikiran ialah perihal berfikir. Akan tetapi, bagi kalangan pakar psikologi, perkataan pemikiran ini mempunyai banyak definisi sehingga tidak ada satu persetujuan yang khusus tentang definisi pemikiran. Menurut Dewi 1933, yang merupakan pakar psikologi terawal, beliau mendefinisikan pemikiran sebagai satu usaha memeriksa dan membimbang dan menimbang sesuatu butir maklumat dengan teliti berdasarkan kriteria tertentu. Okay, menurut Costa pula, dia menyifatkan bahawa pemikiran sebagai proses penerimaan rangsangan, penerimaan rangsangan luar oleh otak melalui diri yang diproses dan digunakan. Menurut Ruggiero, beliau mendefinisikan perkataan pemikiran sebagai mana-mana aktiviti mental yang membantu membentuk atau menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan memenuhi kehendak untuk memahami. Ia adalah mencari jawapan dan mencapai makna. Okay, dalam perspektif Islam pula, berfikir merupakan fungsi penting minda, iaitu al-aql, iaitu salah satu organ unik yang dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut pandangan dunia Islam, manusia diibaratkan sebagai hamba abdi yang mempunyai tanggungjawab dan kebolehan yang tidak terdapat pada haiwan lain. Okay. Berfikir bukan sahaja membantu manusia memenuhi tanggungjawab mereka. Berfikir bukan sahaja membantu manusia memenuhi tanggungjawab mereka, tetapi juga memahami erti kemanusiaan. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih saudara Azri atas uraian yang diberikan. Jadi kita teruskan kepada panel kita yang seterusnya, iaitu saudara Fakhr Razi. Boleh kita minta saudara huraikan sedikit apakah itu penyata dan penggunaan bahasa dan hubung kait dengan 2 kitab itu. Teruskan saudara Fakhru. Okey, terima kasih saudara Anwar kerana menjemput saya. Okey, saya akan menceritakan tentang penyata dan penggunaan bahasa yang terdapat di dalam buku Pemikiran Kritis. Okey, penyata lebih mudahnya difahami dengan memberitahu sesuatu, iaitu membawa daripada seorang autor kepada seorang pendengar. Misalnya, kalau saya tercakaplah, saya katakan, terdapat 60 orang mahasiswi Usuluddin dan Falsafah UKM sesi 2021-2022 mendapat dekan dalam pelajaran. Pernyataan ini boleh dikatakan benar ataupun salah, so ada ihtimal di situ. Jadi caranya untuk kita nak mengetahui pernyataan ini adalah benar atau tidak, so kita kena rujuk kepada pihak Fakulti Pengajian Islam UKM sendiri untuk mengetahui betul atau tidak berita ini benar. Okey, kalau kita tengok dalam ilmu mantik, dalam kitab ilmu al-hadis, kat situ ada satu bab nama dia tasdik. So dalam bahasa Arab,
tasdik ni ialah ihtimal sidqu wa kizbu. Maksudnya dia bermaksud kemungkinan berita itu betul ataupun berita itu salah. Itulah tasdik. So dia ada ihtimal, dia ada pertimbangan sama ada berita itu betul atau salah. So di sini penyataan tu atau dalam mantik adalah tasdik. Itulah lebih mudah yang untuk kita nak faham. Okey. Penyataan juga, kita tak boleh ayat tu terdiri daripada persoalan dan juga arahan. Macam contoh kita cakap, sila duduk ataupun jangan duduk. Ayat tu bukan penyata. Itu bukan penyata, itu bukan kategori penyata. Okey, bahasa pula. Menurut Leach, bahasa mempunyai pelbagai fungsi dan kegunaan. Fungsi bahasa terdapat pelbagai, banyak, ada 5. Pertama, memberitahu sesuatu. Kedua, mengeluarkan sikap peribadi. Ketiga, mempengaruhi orang lain. Keempat, untuk berbual-bual, untuk berbicara-bicara. Dan kelima, kesusastraan, untuk nak kita mendeklamasikan sajak ataupun seumpama dengannya. Itu antara penggunaan bahasa. Okey, menurut kitab debat iaitu ilmu adab al-bahs wa murazarah, bahasa perlu disampaikan dengan kefahaman. Okey, terdapat ayat yang berbeza tapi sebenarnya maksud sama. Sebagai contohnya pertama, hujan turun. Okey, ayat seterusnya adalah it is raining. Okey, ayat seterusnya zau yuli. Ayat seterusnya malai pe giratu. Ayat ni, empat ayat ni membawa maksud yang sama. Jadi di dalam ilmu debat, kita tak boleh seorang tu cakap bahasa Melayu, seorang tu cakap bahasa Cina. Tak boleh macam tu. Sebab jika dua tu menggunakan bahasa yang berbeza, maka tidak akan ada kefahaman di situ. Jadi kita guna bahasa yang difahami kedua-dua pihak. Jadi begitulah sebersikit yang saya huraikan tentang penyataan dan penggunaan bahasa. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Fakhur Razik atas uraian yang diberikan sebentar tadi. Jadi tanpa kita memang masa, kita terus kepada saudara Razik. Apakah itu berfikir dengan himpunan dan apakah hubung kaitnya dengan kedua kitab itu? Teruskan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Anwar. Tajuk kita seterusnya adalah berfikir dengan himpunan. Matlamat berfikir dengan himpunan ini adalah untuk memudahkan pemikiran tanpa merumitkannya. Ia juga adalah untuk menganalisis hubung kait berkaitan pemikiran kritis dengan cara berfikir dengan himpunan. Antara penyataan-penyataan yang menunjukkan hubung kait antara dua himpunan yang boleh diperlihatkan dan boleh dibayangkan adalah misal perkataan semua pelajar rajin. Boleh dapat kita bayangkan bahawa pelajar satu golongan dan orang rajin satu golongan. Jadi apabila penyataan itu dikatakan semua pelajar rajin, maka pelajar termasuk di dalam golongan orang-orang yang rajin. Baik, contoh yang kedua adalah seperti dilihatkan di dalam video ini, menggunakan rajah Venn, iaitu dua bulatan yang dihimpunkan dan penyataan contoh dia adalah semua pelajar rajin. Jadi pelajar dan orang rajin digabungkan menjadi satu yang dipertemukan dalam satu titik tengah. Dan pelajar rajin itu dilorikkan. Jadi terjadilah penyataan semua pelajar rajin. Contoh seterusnya adalah tiada pelajar yang rajin. Jadi dilorikkan di antara tengah-tengah bulatan itu kerana tiada pelajar rajin, himpunan pelajar dan himpunan orang yang rajin tidak mempunyai unsur yang sama. Dari sudut ilmu mantik, tajuk yang dibahaskan dalam bab ini berkaitan dengan Al-Qadiyah, iaitu Qadiyah Hamliyah. Qadiyah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Qadiyah Hamliyah dan Qadiyah Syaratiyah. Dalam tajuk perbahasan ini, saya akan menjelaskan hanya Qadiyah Hamliyah dari sudut mauduk sahaja kerana ia berkait rapat dengan tajuk. Pembahagian Qadiyah Hamliyah ini dari sudut mauduk terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama Qadiyah Hamliyah Al-Kulliyah yang bermaksud penyataan yang mana al-mauduknya
ataupun subjeknya berbentuk umum dan menyeluruh dan diletakkan kata khusus yang membayangkan umumnya. Contohnya, semua pelajar rajin. Seterusnya, yang kedua adalah qadiyah hamliyah al-juz'iyah, iaitu penyataan yang mana subjeknya terdiri dari sesuatu yang membawa makna sebahagian. Contohnya, sebahagian binatang adalah kuda ataupun sebahagian pelajar rajin. Manakala yang ketiga adalah qadiyah hamliyah al-syaksiyah, iaitu terdiri dari isim syarat, isim mausul, kata nama khas, kata pemilikan atau kata seruan. Contohnya Kuala Lumpur, bandar yang maju. Dan yang terakhir adalah qadiyah hamliyah al-muhmalah, iaitu al-maudu' itu subjek itu mengandungi lafaz umum tanpa menggunakan asur, iaitu isim nakirah. Contohnya, pelajar itu rajin. Baiklah, itu sahaja yang saya bahaskan di dalam tajuk ini. Sekian dari saya. Baik, baik, terima kasih kepada saudara Ain Razik atas pembentangan yang begitu baik. Jadi tak berbuang masa, kita pergi kepada panel kita yang terakhir pada hari ini, iaitu saudara Hasif. Dan saudara Hasif akan membentangkan kepada kita apakah itu kebenaran dan kesahihan. Apakah bungkit antara tajuk ini dengan ilmu al-mantiq dan ilmu al-munazarah. Dipersilakan saudara Hasif. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Saya akan membentangkan tajuk berkaitan dengan kebenaran dan kesahihan. Sebenarnya terdapat perbezaan yang besar antara konsep kebenaran dan kesahihan. Pernyataan yang benar perlu digunakan dalam setiap hujah. Oleh itu, bab ini membahaskan bagaimana untuk kita mencari atau mengeluarkan pernyataan yang benar dan diterima oleh akal. Yang pertama dari sudut ilmu mantiq, iaitu ilmu al-mantiq al-qadi wal al-hadis. Kaedah yang dibahaskan adalah sama dengan kaedah qiyas yang digunakan dalam mantiq. Qiyas dalam mantiq juga digunakan untuk kita mencari kebenaran dan mengeluarkan hukum yang sahih bertepatan dengan syariat Islam. Kaedah qiyas juga merupakan perbahasan yang dalam pembincangan topik al-istidlal bagi pengajian ilmu mantiq. Qiyas adalah satu pernyataan yang tersusun daripada dua perkataan atau lebih, dan apabila diterima kebenaran daripada dua pernyataan tersebut, maka terhasillah natijah. Oleh itu, qiyas mempunyai tiga elemen yang sangat penting yang terdiri daripada mukadimah sughra, iaitu pernyataan pertama, mukadimah kubra iaitu pernyataan kedua, dan natijah iaitu sebagai kesimpulan. Istilah premis adalah sama dengan pernyataan di mana istilah inilah yang digunakan dalam bab kebenaran dan kesahihan. Antara contoh yang boleh kita kemukakan antaranya ialah arak itu memudaratkan. Setiap yang memudaratkan adalah haram. Arak adalah haram. Di sini kita dapat melihat bahawa contoh yang diberikan adalah syakal qiyas yang pertama, di mana hadir aswad menjadi mahmul, manakala mukadimah sughra dan maudhu' dalam mukadimah kubra. Hadir awsat dalam contoh tersebut ialah memudaratkan, iaitu satu perkataan yang ada dalam kedua-dua mukadimah, dan apabila dibuang hadir aswad, maka terhasil natijah seperti berikut. Kaedah ini yang digunakan dalam qiyas untuk mencari kebenaran dan kesahihan sesuatu serta menjadi sesuatu hukum lebih kukuh dan diterima oleh logik akal. Yang kedua pula, kita akan menggunakan kaedah ilmu adab al-bas wa al-munazarah berdasarkan konsep perdebatan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Abu Zahra. Ia jelas menunjukkan kepada kita bahawa perdebatan memerlukan sejumlah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berhubung isu yang hendak didebatkan atau dibincangkan dengan memahami inti topik, iaitu lub al-maudu' dan titik perselisihan mahal an-niza', dan akhirnya ditentukan sehingga jawapannya menunjukkan kepada natijah yang sebenar. Bukan itu sahaja, dalam perdebatan juga ia menyatakan bahawa kesahihan dan kebenaran ini adalah ilmu yang berkaitan dengan cara bagaimana kita berwaspada daripada kesalahan dalam perdebatan. Di dalamnya ada pengulangan kata-kata ataupun saling mengkritik dan berbalas kata antara dua orang yang mempunyai tujuan setiap satu daripada keduanya. Ada yang membedakan kata-kata dan ada yang menjanggah kata-kata lawannya. Di sini menunjukkan bahawa kedua-duanya ini sedang memperlihatkan dan mempertahankan hak kebenaran masing-masing. Antara contohnya ialah semua kucing mamalia, jadi semua kucing binatang. Di sini kita dapat lihat bahawa hujah yang dikemukakan ini adalah benar dan sah kerana kalau sesuatu itu mamalia, maka ia adalah binatang. Jadi natijah akhirnya ialah semua kucing adalah binatang. Di sinilah jelaslah bahawa ilmu al-adab al-munazarah ni menerangkan bahawa ianya adalah ilmu yang bertujuan untuk mencapai kebenaran berhubung tajuk yang dipersisihkan pandangan oleh mereka yang berbincang mengenainya, sekaligus mengelakkan kesilapan dan kecelaruan dalam perdebatan. Setakat itu saja mengenai kebenaran kesahihan. Saya akan kembalikan kepada pengurusi majlis. Baik, terima kasih kepada saudara Hasif atas penerangan yang amat mantap pada hari ini. Jadi, terima kasih kepada semua panel.
banyak ilmu yang dapat kita peroleh daripada forum kita pada hari ini. Semoga majlis kita pada hari ini mendapat manfaat dan mendapatkan berkatan sang ilahi. Dan semoga kita dapat berjumpa di lain hari insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.